Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, hari ni masih lagi dalam subtopik 2.2 iaitu pemfaktoran. Okey, saya dah ajar, kita dah belajar tentang pemfaktoran bagi darab silang. Okey, jom kita tengok kerja semalam. Okey, ini kerja rumah. Saya harap kamu boleh besarkan page ni ya. Sebab kecil sikit, saya ambil gambar je. Okey, ini kerja rumah dalam model lafazan jom. Okey, ini untuk soalan daripada buku teks, saya dah terangkan A dan B ada sebenarnya. Okey, tapi saya terpaksa cut sebab bila saya insertkan video dalam PowerPoint saya ni, dia jadi double, jadi masalah. So, saya minta kamu jawab E, G, I dan O. Okey. Jawapan saya akan berikan jawapan pada soalan. Okey, cuma saya berikan contoh. Untuk yang A perkali maksudnya Y kuasa 2 sama dengan perkali kat depannya 1 kan. Okey, saya rasa tak ada masalah lah. Okey, semua dah boleh jawab insyaAllah. Okey, so saya bagi contoh. Okey, saya bagi contoh G. Okey, so sama-sama dengan saya tengok. Okey, sekarang saya nak tengok contoh G. Okey, situasi di mana 2M kuasa 2 tolak 11M sama dengan negatif 6. So, untuk ni saya rasa kamu semua dah mahir. So, yang pertama kita terus cari nilai C. Nilai C sama dengan negatif 6. So, faktor-faktor yang bagi negatif 6 lah. Negatif 1 darab 6, negatif 2 darab 3, negatif, tinggal. Bukan negatif sini Okey. 1 darab negatif 6, 2 darab negatif 3. Okey. So, untuk soalan gini So, yang kedua, kita cari nilai A. Nilai A kita adalah 2. So, A 2 adalah sama dengan faktornya adalah 1 darab 2. So, untuk yang ketiga, step yang ketiga, kita nak dapatkan nilai B. Nilai B. Okey, untuk situasi ni B kita bersamaan dengan negatif 11. So, macam mana kita nak pilih? Okey, yang mana bersesuaian? Okey, faktor yang mana kita boleh gunakan adalah bila kita darab silangkan nilai C dan A, kita akan dapat negatif 11. So, jom kita tengok. Okey, so kita cuba bawah sikit. Okey. Kita cuba silang. Untuk A, kita ambil 2M. Kita silang ni lah. 1M. Biasa M kita tak tulis 1 lah. Kita tulis M je. M tu maksudnya perkali dia 1 lah. 2M. Okey, sini adalah darab. So, M darab 2M sama dengan 2M kuasa 2. So, sekarang kita nak cari yang mana bila darab silangnya, okey, kita akan dapat soalan kita ni, kita akan dapat nilai C nya adalah negatif 6. So, jom kita tengok. Okey, so kita nak cuba darabkan dengan apa dulu? A darab, boleh tak saya ambil negatif 1 positif 6. Okey, so kita cuba darab 2 ini darab ini, betul lah. Okey, betul lah, negatif 6. Okey, sekarang stepnya kita nak cuba darab silang, nak tengok betul dapat tak negatif 11 ni. Okey, 2 darab negatif 2, 1 darab ni positif 6. So, kalau tambah 2, negatif 2 tambah 4. So, tak boleh. So, 1, 6 dah tak boleh kita pakai. Okey, tak apa. Negatif 2 tambah 6 jadi positif 4. Yang kita nak cari adalah 11. Okey, so kita tukar. Okey, kita tukar. Kita tukar. Okey. So, saya nak darab. Cuba negatif 2, 3.
Okey, so terus check ya. Ini memang darab, memang confirm lah dapat negatif 6. Sebab ini semua adalah faktor bagi nilai C. So 2 darab 2, 4. 1 darab 3, 3. So kalau tambah, dapat ke negatif 11. Okey, ini negatif 2, negatif 4 tambah 3. 2M darab negatif 2, negatif 4M. Okey, M darab 3 jadi 3M. So negatif 4 tambah negatif 1M. Okey, so tak boleh guna. Salah. Okey. Salah. So, jom kita tengok yang lain pula. Tengok faktor seterusnya. Okey. Saya nak cuba yang seterusnya. Okey. 1 negatif 6. Okey, negatif 6 sebab sini darab. Okey, kemudian 2 darab 1, 2M. M darab negatif tambah negatif M darab negatif 6 adalah negatif 6M. So, kau dapat pun negatif 4M. Salah. Okey, jom kita tengok. Kalau saya tukarkan M ke atas, negatif 6 ke atas, 1 ke bawah. Jom kita tengok apa yang kita dapat. Okey. So, saya nak tukar. Negatif 6. Ini untuk ni negatif 6 darab 1. Okey, dapat negatif 6. So, 2M darab negatif 6 sama dengan negatif 12M. Tambah M darab 1 akan jadi M lah 1M. So, negatif 12 tambah 1M dapat negatif 11M. Baru jumpa. So, faktor kita boleh gunakan adalah 1 dan negatif 6. Okey, baru jumpa. Okey, so faktornya adalah M tolak 6. So, ini tambah 2M tambah 1. Okey, so tolong follow step ni. Okey, yang pertama saya ulang balik. Tak menggerak pula. Okey, yang pertama kita cari nilai C. Okey, yang pertama cari nilai C. Yang kedua cari nilai A. Kemudian yang ketiga kita kena cuba untuk buat darab silang. Okey, untuk dapatkan nilai B. Okey, kena cubalah faktor-faktor yang ada. InsyaAllah banyak-banyak kali kita buat latihan ni, kamu akan mahir dan dengan cepat kamu akan dapat jawapannya. Okey. So, matematik ni a lot of practice. Kena banyak-banyak practice. Okey, so untuk soalan ni, yang mana perkali A-nya? Okey, bukan 1. So, guna step ni. Okey, terus cari nilai C. Cari faktor C. Kemudian cari nilai A. Carikan faktor A. Okey, kemudian kita cuba buat darab silang untuk tentukan manakah faktor yang paling sesuai dan hasilnya akan dapat nilai B. Dan itulah faktor bagi ungkapan algebra di atas. Okey. Apa-apa soalan boleh tanya cikgu. Itu merupakan latihan semalam lah. Okey. Saya tak dan nak insert semua video jawapan, tapi menggunakan kaedah yang sama, cara jawab yang sama, kamu boleh jawab soalan yang lain. Okey, untuk hari ni kita sambung lagi untuk tajuk last bagi pemfaktoran dalam macam ni kita nak faktorkan menggunakan faktor sepunya dalam 4 sebutan algebra. Maksudnya ialah A tambah B, A tambah C, B tambah D dan C tambah D, 4 sebutan algebra. Okey, untuk ini caranya kita akan gunakan hukum kali sagihan. Okey, kita tengok step. Tengok contoh. Okey, tengok contoh. Faktorkan step ungkapan berikut PQ tambah QR tambah PS dan tambah RS. Okey, jadi penyelesaian yang pertama kita gabungkan dulu sebutan yang ada faktor sepunya dalam satu kurungan. Kita cari
sebutan yang ada faktor yang sama, gabungkan dalam kurungan. Okey, kemudian sudah gabungkan dalam satu kurungan. Kemudian kita cari faktor sepunya bagi gabungan bagi faktor yang ada dalam kurungan tersebut. Contohnya P tambah Q tambah PQ tambah QR tambah P PS tambah RS. Kemudian kita faktorkan dia. So kita keluarkan yang sama bagi PQ dan QR adalah Q. So faktor sepunyanya adalah Q. Ini maksudnya kita buat pemfaktoran lah. Q darab P tambah R tambah bagi PS dan RS faktor sepunyanya adalah S. So tambah S darab P tambah R. Jadi kita akan ambil Q, ambil sekali S, ambil sekali dengan dia punya operasi. Q tambah S, darab P tambah R. Kita kena pastikan ungkapan dalam faktor yang tertinggal, yang dah tinggal lepas difaktorkan, nilainya adalah sama. Contoh sini adalah P tambah R, keduanya mesti sama, P tambah R. Kena sama kedua-duanya sekali. Tengok latihan. Ada latihan nombor 5. Ini pun daripada buku teks. Saya akan bagi contoh B dan D. Kita tengok soalan. Saya ambil contoh 5B daripada latihan yang saya senaraikan. Macam ni kita nak cari faktor bagi 4 sebutan algebra ni. Kita menggunakan hukum kali sealihan. Yang pertama kita gabungkan sebutan yang ada faktor sepunya dalam satu kurungan. Kemudian kita kena pastikan faktor itu dia adalah faktor sepunya. Jom kita tengok contoh. So saya buat kurungan. Kita try so X kuasa 2 tambah XY. So apa yang sama kat sini? Kita ada X kan. So kita keluarkan X, faktor sepunya bagi X kuasa 2 dan XY adalah X. So tinggal X tambah Y. Betul? Tambah. So 6X tambah 6Y. Apa yang faktor sepunya yang sama? Yang terbesar adalah nombor 6. 6 sama dengan X tambah Y. Sekarang macam ni. Penting bagi kamu tengok untuk kita buat memfaktorkan ungkapan macam ni, kita kena pastikan faktor dalam kurungan ni nilainya adalah sama, X tambah Y, X tambah Y. Kemudian kita gabungkan, kita ambil buat dua kurungan X, kita ambil balik ni tambah 6 darab sebab dia sama kan, X tambah Y. So dah siap. Ini jawapan dia. Mudah kan? Kita hanya keluarkan faktor yang sama bagi gabungkan sebutan yang ada faktor yang sama dalam satu kurungan. Kemudian kita keluarkan dia punya faktor sepunya. So kita gabungkan. Mudah kan? Sangat mudah. So, tengok contoh lain. Saya nak buat D. Tengok D. AH tambah AJ tolak BH tolak BJ. Itu dah susun ni sebenarnya. So kita terus buat kurungan AH tambah AJ tolak BH tambah BJ. Kenapa cikgu jadi tambah sebab ni tolak? Sebab bila tolak negatif jumpa positif, dia akan jadi negatif lah. Negatif jumpa positif, dia akan jadi negatif. So kita keluarkan dulu faktor sepunya begini. Ini adalah A H tambah J. Boleh? Tolak. Tolak. Sama begini adalah B kan. B
H tambah J. Penting untuk kita pastikan kedua-dua ungkapan dalam kurungan ini nilainya adalah sama. So kita ambil A, salin balik. Tolak B, darab H tambah J. So inilah dia punya jawapan. It's very easy. Cuma kena pasti, kena tengok elok-elok lah. Bila masuk dalam kurungan, negatif sini positif kan? Dia akan darab negatif, darab positif dia akan jadi negatif. Negatif darab positif jadi negatif. So dapat balik negatif tolak BH tolak BJ. So that's all untuk hari ini. Untuk tolong siapkan latihan, buat dalam buku. So itu merupakan penerangan bagi kita nak selesaikan soalan ni 4 sebutan algebra. Jadi tugas hari ni siapkan latihan dalam slide. Saya dah terangkan B dan D. Jadi siapkan A, C, E dan F. Kemudian siapkan model falas sanjung muka surat 14. Jika ada sebarang pertanyaan, tolong tanya saya. Assalamualaikum, salam sejahtera. See you next class.